Lepas tu dia macam terus macam bangun tau. Masa tu mata Mia memang merah. Lepas tu tong sampah tu pun hitam. Lepas tu sampah tu kan macam dah berlombok kan. Lepas tu macam terperasan. So si Ayu ni pun pergilah mandi. Lepas tu dia keluar daripada toilet, siap daripada mandi. Sebelum mandi tu dia dah perasan lah tong sampah tu memang dah melimpah dengan makanan. Sampai kat tepi tu pun ada macam plastik-plastik sampah yang lain. Sebab budak yang apa ni sepatutnya bertugas tu kejap lagi air buang, kejap lagi air buang, kejap lagi air buang. Lepas tu tong sampah tu pun hitam. Lepas tu sampah tu kan macam dah berlombok kan. Lepas tu macam terperasan ada something atau someone atau whatever dekat sebalik tu sampah tu. Contohnya ni tong sampah kan. Ni tong sampah. Lepas tu ni longgokan sampah yang dah penuh tu lah kan. Ayu kat sini. Lepas tu dia dekat sebalik tong sampah ni nampak macam ada something atau someone. Sebab macam bergerak-gerak macam monyet ke kan. Sebab biasalah asrama dekat-dekat hutan yang memang banyak monyet. Macam alamak monyet masuk ke. Lepas tu dia macam tinjau lah. Macam nak halau monyet kan. Guess what? Bukan monyet. Betapa dia berharap itu adalah monyet, tapi bukan monyet. Like macam dia macam I tak tahu lah toyol ke apa tak. Dia macam kecil. Macam like macam hantu budak. Tapi dia macam hitam semua. All over hitam. And dia tak pakai baju lah of course. Bogil. Hitam macam orang minyak tu. Tapi dia tak berminyak lah. I tak tahu macam mana. Dia kata macam benda tu antara wujud ataupun tidak. Maksudnya dia macam solid ataupun macam berasap, berawan like that, something like that. Macam tu kan. So dia macam terkejut lah. Macam apa benda ni? Macam, tapi dia macam tak boleh nak bergerak. Dia macam pandang je. Macam apa benda aku tengok pandang ni. Macam benda tu macam pandang dia. Macam pandang. Lepas tu benda tu lari. Sebab macam dia ada pintu belakang kat store. So dia berlari keluar. Lepas tu si Mia lagi, si Ayu ni macam apa tu. Macam lepas tu dia pun masuk. Dia masuk dengan macam muka dia macam cuak gila. Sampai member-member yang macam Ayu apasal? Ayu okey tak? Ayu okey? Macam tu kan. Lepas tu si Ayu ni macam dah terkejut lah kan. Dia dah terkejut. Dia diam. Lepas tu dia diam. Dia terus macam duduk dekat katil yang paling dekat dengan pintu belakang tu. Lepas tu dia nangis. Dia kata dia tak tahu nak buat macam mana. Dia tak tahu apa benda dia nampak tu. Dia macam tak boleh nak explain tau. Dia nak cakap pun dia tak tahu dengan kawan-kawan dia. So macam dia nangis. Dia kata satu benda je yang dia boleh buat, nangis. Itu je. I pun tak tahulah. Cakap lah you nampak hantu kan. Tapi yelah, kita faham lah dalam keadaan terkejut dan sangat-sangat terkejut kot. Terkejut gila. Lepas tu dia nangis. Lepas tu macam semua orang dah macam pasal ni Ayu pula kena histeria. Mia dah okey. Mia okey ni. Ayu pula kena histeria. Tapi histeria nangis pula. So dia orang macam panggil ustaz. Dah ustaz ni lagi-lagi dulu dah panggil aku. Tak habis lah dom ni masalah betul. Lepas tu ustaz pun datang. Ustaz datang. Lepas tu Ayu pun cerita lah apa yang jadi. Lepas tu ustaz pun pergi tengok. Lepas tu rupanya guess what? Adalah manusia-manusia yang tak bertanggungjawab ni. Biasalah datang bulan. Lepas tu buang pad. Buang macam tu je. Macam I tak pastilah dia cuci ke tak. Tapi dia macam tak bungkus. Like tak ada common sense ke macam kau buang je macam tu.
tak malu ke? Kan? Macam dia tak bungkus, dia terus buang macam tu je. So ada macam dalam 1 ke 2 gitulah. Tapi lebih daripada 1 lah, 2 ke 3, I don't know. Benda tu melepet-lepet kat atas lantai. Oh my god, I macam kembang kekak gila. Itu pun ustaz tu lah yang pergi tengok. Kata macam serius lah, sebenarnya memang ada orang yang tak ada common sense ke, pemalas ke, tak tahulah apa masalah orang-orang macam ni. I harap tak ada siapa-siapa lah ya, daripada you all yang macam ni. Kalau ada tu, berubahlah. Memalukan, benda tu malu tau. Malu sebab sebagai macam sebahagian daripada maruah kita sebagai seorang perempuan. Okay. Lepas tu ada satu malam tu, biasalah zaman-zaman macam tu kan. Lagi pula I rasa masa tu zaman Super Saver kot. Super Saver Maxis yang you subscribe RM1, lepas tu you boleh cakap sepanjang malam. So normal lah, diorang ni kan bergayut malam-malam kat telefon. Lepas tu macam si Ayu ni, dia jenis susah tidur malam. Dia pula tak ada boyfriend nak bergayut. So si Ayu ni pun tidur lambat. Lepas tu masa tu ada satu malam tu dah macam pukul 2 lebih gitulah, si Ayu tak tidur lagi. Sekali dia dengar macam bunyi orang nangis. Okay I nak cakap diorang punya dom ni, setiap katil tu akan didapatkan kat tepi tingkap. So dekat tengah-tengah dom ni I tak tahulah ada apa. Tapi bukan katil lah, kat tengah-tengah dom tu I rasa macam benda tu normal kot. I rasa semua dom macam tu kot rasanya, semua katil kat tepi tingkap. Lepas tu macam dia dengar bunyi orang nangis. Dia ingatkan kawan dia. So dia tengoklah kawan yang duduk dekat katil atas. Kenapa gaduh dengan boyfriend ke apa kan. Lepas tu dia pun tinjau lah member. Elok pula member ni tidur. Lepas tu dia tengok kat member lagi katil sebelah, tidur juga. Lepas tu member sebelah dia pun tidur juga. Like macam dia seorang je yang berjaga malam tu. Walaupun normally macam ramai yang tak tidur lagi sebab bergayut. So dia ni macam nak puaskan hati sendiri kan. Dia cari dekat mana, daripada mana, siapa yang menangis tu. Lepas tu bila dia cari daripada luar tingkap guys. Luar tingkap guys. So si Ayu ni macam go luar tingkap, siapa pula menangis malam-malam kat luar tingkap kan. Lepas tu dia pun macam oh shit, I'm screwed. Lepas tu dia macam tak apalah, okay, kita ignore. Dia pun buat tak tahu aje. Tapi macam bunyi tangisan tu masih ada lagi tau. Nangis je. Lepas tu sekali tak lama lepas tu dia dengar bunyi pakcik guard jerit, "Woi, pergi daripada sini." Macam gitu tau. Macam pakcik guard macam jerit kau punya, macam halau someone or something. Lepas tu si Ayu ni lagi lah macam apa benda, kenapa pakcik tu macam tu kan. Lepas tu dia macam takut lah nak tengok luar tingkap. Tapi dia dengar lah pakcik tu jerit-jerit macam, "Woi, pergi." Lepas tu dia dengar pakcik tu azan. Korang rasa kenapa pakcik tu azan? Okay, so dia dengar lah pakcik ni macam jerit kan. Lepas tu dia macam, damn, kenapa pula pakcik tu jerit? Lepas tu dia terus macam berselibung lah. Macam takut je sebab pakcik tu tiba-tiba azan pula kan. Macam seram lah, apa hal. Pakcik tu sampai dah azan memang dah kau punya takut lah. Lepas tu dia pun macam dia dah takut tidur. So esok paginya sebelum pergi kelas, dia jumpa pakcik yang jaga malam tu lah. Cakap pakcik lah, malam tadi pakcik azan. Lepas tu pakcik tu macam, mana ada, tak adalah, pakcik tak ada azan pun. Ya ke pakcik, saya dengar pakcik jerit, "Woi, pergi dari sini." Lepas tu pakcik azan. Lepas tu pakcik tu diam. Lepas tu pakcik tu cakap, awak dengar tu je ke? Lepas tu dia kata lah. Lepas tu dia pun cerita lah, alah pakcik ni cakap je lah, sebab sebelum pakcik azan tu sebenarnya saya ada dengar something. Lepas tu pakcik tu pandang dia, "Awak dengar apa?" Lepas tu dia cakap lah, "Alah, saya dengar orang nangis." Macam pelik je. Pakcik tu tanya lah, "Nangis kat mana?" Macam betul-betul dekat depan tingkap dom saya ni.
Lepas tu pakcik tu pun ketawa-ketawa lah. Pakcik tu cakap biasalah benda-benda setan ni nak kacau kita kan. So Ayu pun macam so memang pakcik nampak ada something lah Pakcik tu ketawa-ketawa je lah macam ya kan tidak, deny pun tidak. So Ayu macam faham-faham je lah kan, faham sendiri je lah. Kalau dah macam tu maknanya betul lah ada something yang mengganggu malam tu, yang mengganggu Ayu, yang mengganggu pakcik tu. So Ayu pun macam taklah benda dah lepas. Macam ada sekali tu college Ayu ni buat aktiviti lah, gotong royong ke apa ke. Tapi yang I tahu masa tu ada Explorers. So Ayu ni pun join lah Explorers. Tahu je lah Explorers kan, berlari sana berlari sini. Lepas tu ada yang clue kat tempat-tempat yang tersembunyi. So masa berlakunya tragedi Explorers ni, biasalah Explorers kan macam satu team kan. Satu team ada macam like 6 orang, 7 orang. So Ayu pun pergilah dengan team dia. Team dia ni termasuklah dengan si Mia tu. Sebab Mia tu kan memang geng Ayu kan. Tapi masa ni Mia ni dah kononnya sihat kononnya. So dia macam enjoy sama lah dengan orang lain juga. Lepas tu masa diorang tengah buat Explorers ni, waktu malam diorang buat Explorers sebab macam biasalah weekend ramai orang tak ada sebab diorang ada yang balik rumah. Siang diorang pergi kelas. So diorang selalu akan buat aktiviti apa-apa waktu malam. Malam weekdays lah yang confirm semua orang adalah like macam kalau ada orang yang balik pun seorang dua je, macam almost everyone ada kan. So diorang pun membuatlah Explorers. Lari sana, lari sini, cari clue dekat dalam semak, cari clue kat sini, cari clue kat sana. Lepas tu ada sekali ni ada satu checkpoint dia kena lalu dekat tempat ampaian tu. Tapi lalu je, bukan checkpoint tu dekat ampaian tu. Masa diorang lalu dekat ampaian tu, like macam diorang satu team ada 7 orang kan. 7 orang tu dengar orang ketawa, nilai. Bukan setakat Ayu seorang je dengar, tapi semua orang dengar. Diorang daripada macam lari sebab nak menang Explorers, dah jadi lari macam lepas kudung sebab takutkan bunyi orang menilai tu. Lepas tu diorang dah lari semput sampai kat checkpoint yang seterusnya tu. Yang tukang jaga checkpoint tu macam Pesi dia kan. Tanya korang ni kenapa relax lah ni. Explorers saja je pun. Hadiah pun macam jajan hamper, jajan je kan. Tak payahlah berdiri sampai semput-semput. Lepas tu orang macam tak, kita orang dengar. Dengar apa? Dengar orang menilai. Terus checkpoint tu dibatalkan. So diorang lencongkan budak-budak yang lain tu yang belum lalu checkpoint tu, lencongkan lalu kat depan dorm. So diorang tak payah lalu dekat belakang tu. Macam sebab takut lah kan apa-apa jadi kan. Happy juga. Keselamatan perlu diutamakan. Lepas tu sampai situ je lah cerita yang diorang dengar tu. Macam tu je lah. Tu habis gitu je. Lepas tu ni saya macam dah lupa-lupa sikit lah sebab benda ni macam dah lama kan. Oh ya, ingat tak saya cakap macam belakang dorm Ayu tu naik atas ada macam cafe ke office ke like that lah, something like that, something lah kat belakang kan. Tempat tu macam
tak digunakan lagi. Macam contohnya kafe tu dah tak ada orang berniaga. Macam tu lah umpamanya. So sunyilah kan kat atas tu, tak ada orang. Tapi dekat atas tu student lelaki dibenarkan duduk kat atas tu sebab dia macam terpisah daripada dorm kan. So macam kalau ada budak-budak ni yang macam satu grup dengan budak lelaki kan nak buat assignment, so ada guard semua lah kan. So pakcik guard nampak lah tak ada macam ada budak lelaki curi masuk ke, curi mengendam ke kan, Alhamdulillah kan. So ada satu hari ni Ayu and the gang ni kena buat assignment dengan 2 orang budak lelaki kelas dia. So budak lelaki tu, 2 orang tu datang dekat college kediaman diorang. Lepas tu diorang pun duduklah kat tempat yang budak lelaki boleh duduk. Tengah diorang buat kerja tu kan. Lah sampai dah pun tak apa pagi, pukul 2-3 pagi kat ni. Tiba-tiba seorang budak lelaki ni nak pergi toilet. Kat atas tu adalah semua toilet dan benda semua kan. Dia pergi toilet, dia keluar toilet. Lepas tu dia tengok member dia lagi seorang tu ada. Lepas tu dia tengok macam tak ada orang lain kan. Lepas tu dia tanya, ada orang lain naik atas ni ke? Pakcik guard ke? Sebab pakcik guard tu pun guna toilet yang sama kat atas tu. Lepas tu yang lain-lain ni macam tak ada, kita je daripada tadi. You know, dia tanya member dia yang lelaki tu, kau dah masuk toilet tak? Lepas tu member dia ni dah cuak, mana ada. Tu macam ni ke, salah dengar kot. Tu dia orang tanya lah, dengar apa? Dia kata dengar ada orang dalam toilet. Macam lepas dia masuk toilet tu, dia dengar ada orang masuk toilet juga. Dia ingat member dia lah. Lepas tu dia panggil lah yang pergi toilet ni, nama dia Amin. Lepas tu yang member dia lagi seorang ni Zack. Okay, so Amin ni masuk toilet. Lepas tu dia dengar. Lepas tu dia macam, Zack, kau pun nak pergi toilet juga? Tadi aku ajak tak nak. Lepas tu senyap. Si Zack ni tak jawab. Lepas tu macam Amin ni macam, lantak lah kau. Lepas tu macam dia pun buatlah bisnes dia kat dalam tu. Lepas tu dah siap, dia keluar. Masa dia on the way keluar daripada pintu toilet tu, dia dengar bunyi flush. So macam dia macam nak, konon-kononnya nak tinggalkan si Zack tu lah kan. Sebab tadi dia ajak teman, Zack tak nak pergi toilet. Lepas tu dia pun macam lari jalan laju lah. Macam nak tinggalkan si Zack tu kononnya. Lepas tu sekali bila dia sampai kat tempat diorang study tu, si Zack tu dekat situ. Tu yang dia terkejut. Tu yang dia tanya. Lepas tu yang diorang yang lain ni, kau jangan main-main, aku apa ni kan. Jangan pelik-pelik. Lepas tu si Amin ni muka dah pucat-pucat dah. Betul aku tak tipu, sumpah tak ada macam, bukan Zack yang naik, tak ada pakcik guard naik. Lepas tu dia macam, sumpah tak ada orang, memang boleh tadi kita je dah pagi ni. Siapa lagi nak pergi toilet kat atas ni, kecuali macam korang berdua yang datang menumpang ataupun pakcik guard. Tapi masalahnya pakcik guard pun tak ada naik. Sebab kalau pakcik guard naik, diorang akan nampak pakcik guard tu. Lepas tu macam diorang macam, dah lah tak apalah, tak payah tegur, jangan tegur. Dah malam ni kan, kita datang sini nak belajar je. So si Amin ni pun macam, okey lah tak apalah, abaikan je lah, aku salah dengar agaknya kot. Lepas tu sebenarnya toilet tu tak jauh pun daripada diorang, macam boleh nampak je daripada apa ni, tempat diorang tu kan. Macam tempat tu pun kecil je, macam tangga. Lepas tu tempat diorang, lepas tu sana tu toilet. Macam tu lah. Lepas tu si Zack ni pula nak terkucil. Dah takut-takut tu kan, nak terkucil lah pula. Lepas tu teman nak pergi toilet lah. Lepas tu tak apalah, kita pergi toilet perempuan lah. Lepas tu sebab dah takut kan toilet lelaki tadi, si Amin dengar orang pergi toilet. Lepas tu siap flush lagi. Lepas tu diorang pun pergilah toilet perempuan. Yang budak-budak perempuan ni pun perhatikan lah member diorang, takut entah benda terjerit ke apa kan. Diorang pun pergi ramai-ramai pergi toilet dengan budak perempuan sekali pergi. Tapi yang budak perempuan tunggu kat luar, si Zack je masuk. Lepas tu
Min pun dekat luar macam dia macam dah macam takut lah nak masuk kan. Lepas tu walaupun si Z cakap jom lah teman nak masuk lah, tak apalah kita pun kat luar, toilet tu bukan besar pun. Lepas tu si Z pun macam yelah lepas tu pun masuk. Dia masuk. Lepas tu dia pun buatlah bisnes dia. Dia buat bisnes dia. Dia keluar masa dia flush tu. Dia flush tu dia nak macam nak flush betul, nak lari cepat-cepat lah. So dia dah buka pintu, baru dia macam nak tarik flush tu kan. Lepas tu dia flush je. Semua toilet daripada belakang bergila-gila flush sampai kat toilet yang dia pergi depan sekali tu. Berterabur budak-budak ni semua lari. Lepas tu yang diorang semua lari, terus lari pergi ke Pakcik Gad. Lepas tu diorang balik, esoknya si Zack tu demam. Masa pergi hantar assignment, Zack tak ikut. Sebab memang like dia demam betul. Si Zack pun demam. Si Zack ni dia tak satu rumah dengan Amin. Diorang rumah lain-lain. Lepas tu masa bila si Zack ni naik kelas, dia cerita lah benda tu macam ikut dia balik tau. Sebab tak tahulah benda tu ikut dia balik ataupun perasaan dia ataupun benda lain. Tapi lepas dia balik tu, dia kata dia nak tidur lah. Dia dah mandi-mandi kan, cuci kaki tangan, cuci gigi, nak tidur, dah lambat, dah lewat. Lepas tu asrama budak lelaki ni dia macam rumah je tau. Macam rumah sewa. So dia macam duduk ramai-ramai lah dalam satu rumah sewa tu. Katalah ada 3 bilik. So satu bilik tu macam 4 orang duduk kat situ. Lepas tu biasalah toilet macam biasa macam rumah orang. Toilet macam kat luar bilik lah kan. Tapi dah masih lagi dalam rumah lah. Lepas tu si Zack ni pun nak on the way nak balik, nak masuk bilik lah lepas dia siap mandi kan. Lepas tu masa dia nak masuk bilik tu, asrama dia biasalah budak lelaki kan, agaknya kalau ada apa, ada langsir pun orang cabutnya langsir tu. So dia nampak dekat luar tingkap. Dia orang ni macam tingkap narko tau. Tingkap narko tu kan dia macam ada yang dia bahagian kasar tu kan. Macam bila kita nampak luar tu dia macam tak adalah clear sangat kan. Tapi dia nampak lah macam ada something lalu. Tak macam slow je, macam putih je tak lalu. Lepas tu si Zack ni macam benda tu kan, lepas tu lalu lagi. Lepas tu lalu lagi. Lepas tu macam ini tak boleh jadi ni. Dia terus masuk bilik. Dia masuk bilik. Masuk bilik tengok member dia semua dah tidur. Lepas tu sebab dia lewat sangat masa tu kan, I rasa macam dah pukul 3, pukul 4 gitu lah diorang balik tu. Lepas tu dah seram lah ni kan. Tapi macam tak apalah, tidur je. Nak tidur. Lepas tu si Zack ni pun nak tidur lah, dah berselubung dah nak tidur, takut. Sekali dia dengar macam orang ketuk pintu bilik tu. Pintu bilik bukan pintu rumah tau, pintu bilik. Tapi dia diam je lah, dia dengar. Tapi macam dia macam ini takut kan, macam tu. So dia macam dia diam je kan, macam pergilah pergi daripada sini. Lepas tu macam dia macam sambil-sambil tu dia baca-baca lah apa-apa surah yang terlintas kat kepala otak dia. Lepas tu sekali dia dengar bunyi orang panggil nama dia, Zack. Tapi macam Zack macam whisper tau. Lepas tu dia macam tak boleh jadi. Memang betul-betul dia kena kacau. Lepas tu dia macam diam je, dia tutup je mata dia, berselibung dalam selimut. Tapi lepas tu dia dengar lagi Zack macam tu. Suara tu dengar macam sangat dekat, macam dekat sebelah telinga dia je. So dia macam tutup mata rapat-rapat. Lepas tu macam tutup muka, tutup semualah kepala dia dengan bantal kan. Lepas tu dia rasa macam selimut dia kena tarik. Macam tarik slow. Sebab dia kan tengah berselibung kan. So dia macam lagi ketatkan selimut dia dekat muka dia macam. Tapi macam benda tu macam zap macam tu tau. Tarik laju-laju. Berderau lah dengan member. Lepas tu bila selimut dah terbuka, dia pun diam je lah. Diam je. Tapi dia tutup lah muka, tutup telinga semua kan. Tapi dia dengar lagi bunyi whisper tu, Zack. Macam tu tau. Tapi dia macam tak tahu je. Tu kali ketiga tau.
Lepas tu kali keempat dia dengar macam orang tu macam marah, macam Zack! Macam jerit lah betul-betul kat telinga dia. Lepas tu dia macam menjerit lah, dia menjerit. Lepas tu member macam oh apa pasal ni, apa pasal ni. Lepas tu dia tengok macam tak ada orang pun. Tapi memang dia dengar sangat clear yang macam orang jerit tu. Siap macam bergema-gema macam Zack! Macam tu lah, kuat lah macam, tapi suara perempuan tau. So macam member dia macam pasal ni Zack ni. Lepas tu ada seorang member dia macam Zack kau kiap pasal ni. Lepas tu dia macam dia dengar suara orang jerit panggil nama dia. Lepas tu member dia macam mana ada yang menjerit sekarang ni, kau seorang je. Lepas tu dia macam ya ke ada lah, tidur lah weh, tidur. Lepas tu kawan dia tutup lampu. Lepas tu kawan dia buka lampu lah. Lepas tu kawan dia tutup lampu balik lah bila dah pujuk-pujuk dia macam pujuk lah, macam tanya kau kiap macam tu kan. Lepas tu sekali kawan dia tutup lampu, macam dia nampak macam asap-asap hitam tau dekat pintu dia. Lepas tu macam dia jerit lagi macam weh ada benda kat sebelah kau. Lepas tu member dia macam pandang, ha benda. Macam buka pintu, buka lampu, mana ada apa-apa. Lepas tu dia pun macam diam. Lepas tu kata dah jangan tutup lampu, tidur jangan tutup lampu. Lepas tu member dia macam kau ni kenapa, dah macam orang kena sampuk dah. Lepas tu dia cerita lah macam apa benda yang dia nampak, apa benda yang dia dengar dekat rumah ni lah. Dia tak cerita yang dekat kolej perempuan tu apa yang jadi. Lepas tu member dia gelakkan dia, tak percaya. Ellen kau ni tu lah balik lambat-lambat lagi. Lepas tu dah mengantuk, mengigau macam tu, belum tidur lagi dah mengigau. Lepas tu Zack ni macam nantak lah korang tak nak percaya dah lah. Tapi memang selimut dia memang dah terjampak dekat atas lantai lah. Tapi tu pun kawan-kawan dia tak nak percaya juga. Macam dia orang kata macam kelentong lah kau. Macam kau mimpi je ni, migau je ni, badan nak sangat. Macam tu lah, tak nak percaya. So esoknya si Zack ni demam. Tapi macam dah tak ada apa-apa gangguan lah dekat Zack ni. Macam setakat tu je lah. Tapi yang tak boleh pula dia siap boleh tahu nama. Itu cerita Zack. I tak tahulah macam I punya kulit ni problematic since like macam awal tahun ni ke hujung tahun lepas. Macam problematic gila sebab I rasa I stress kot. Sebab macam tengah banyak benda yang I tengah fikirkan sekarang. Benda apa? Nantilah I beritahu. Lagipun sekarang kan tengah musim-musim COVID ni kan, manalah tak stres. Stres weh, banyak benda tergendala benda. Yalah kan, semua orang struggle kan time-time macam ni, termasuklah I. Tapi yang waktu malam yang diorang pergi macam diorang study ramai-ramai tu kan, memang macam trigger something tau. Sebab macam I cakap, geng Ayu ni kan dia macam 3 orang 4 orang gitu kan. So ada Ayu, ada Mia, Cici dengan Caca. Dah lah Cici, Caca senang lah I nak ingat. I dah lupa. Okay, so Caca ni pun terkena. Caca ni dia jenis macam, dia ni seorang yang macam lag macam yelah apa-apa je lah macam tu tau. Dia macam jenis carefree, macam tak kisah sangat. Tapi dia terkena masa yang kejadian hantu-hantu tu pun. Dia macam jenis, dia percaya hantu-hantu ni, tapi dia jenis yang paling berani antara semua orang. So dia adalah orang paling terakhir sekali yang lari. Lagipun dia seorang yang chubby, so dia macam tak larat lah nak lari sangat. I faham perasaan dia, sangat faham. Lepas tu si Caca ni pula, masa malam tu pun, masa dia nak tidur dia terkena. Orang lain, si Ayu ni pun tak kena. Tapi macam bila Zack cerita kan, semua buka cerita lah apa yang jadi malam tu. Lepas tu si Caca ni sebelum tidur, dia ni suka baca novel. So macam sebelum tidur tu dia baca novel lah. Walaupun tidur dah lambat, nak juga baca novel dia tu. Dia kata baca novel ni 1 muka surat 1 hari pun tak apa, yang penting dapat baca. Orang biasa mak kita nasihat kan,
ngajilah Al-Quran tu satu hari satu muka surat pun tak apa. Tapi yang si Caca ni baca novel satu hari satu muka surat pun tak apa. Tapi I rasa dia memang baca Al-Quran lah kan. Husnuzon. #Husnuzon. Lepas tu tengah-tengah dia baca novel ni, yang orang lain dah tidur lah sebab dah lewat malam kan. Dia nak pergi kelas lagi esoknya. Lepas tu tengah-tengah baca novel, si Caca ni dengar orang jalan kat luar dom. Ingat kan I cakap dom diorang katil semua tepi tingkap. So kalau ada orang jalan kat luar tu boleh dengar. Dia dengar orang jalan kat tepi tingkap. Lepas tu dia macam dia ingat macam pakcik guide buat rondaan kan. Lepas tu dia macam buat tak tahu je lah, lantak lah sana, biasa lah tu pakcik guide buat rondaan. Lepas tu lepas dia dengar bunyi orang jalan tu, dia dengar bunyi orang ketawa tau. Macam ketawa yang ramai-ramai, macam ada 3-4 orang gitu kan, member jalan-jalan ketawa. Macam tu lah, borak kan, ketawa. Lepas tu dia pun buat tak tahu lagi lah. Dia buat tak tahu lah sebab macam mungkin adalah budak-budak yang bangun awal pagi ke kan, nak kira mulai ke tak tahu lah. Ataupun orang yang belum tidur ke kan. Lepas tu dia dah dengar tu. Masalahnya yang dia dengar tu semua betul-betul dekat tepi tingkap dia. Lepas tu dia dengar orang berbual. Yang ini part paling go. Dia dengar orang berbual, cakap, nampak tak budak-budak yang belajar kat atas tadi tu? Dia macam mengumpat dia orang tau. Macam bising. Macam tu tau, bising. Lepas ni tak tempat lain nak pergi belajar kat ni. Itulah budak-budak ni yang macam gitulah, macam mengumpat lah, macam tak puas hati dengan diorang lah. Lepas tu berlari-lari. Kan diorang berlari daripada toilet tu kan. Lepas diorang ketakutan kan. Baru diorang tahu takut. Berlari-lari macam orang apa dah. Lepas tu yang si Caca ni macam, dia mengumpat kita orang ni ke yang kejadian-kejadian menakutkan tadi tu prank je kan. Macam ada orang prank diorang lah. Macam tak puas hati dengan diorang ke apa ke, tak tahulah. So yang si Caca ni pun nak marah lah, nak pergi marah macam, so korang lah yang prank kita orang ke. Lepas tu dia pun macam pergi buka tingkap nakor dia tu laju-laju. Macam kononnya nak terperanjat ke orang luar tu, macam, ingat aku tak tahu kau ngumpat gitu lah, korang yang prank kita lah. Macam tu lah dia punya niat dia yang sebenar. Dia buka je tingkap tu, terus senyap. Tapi tak ada orang. Langsung tak ada orang kat luar. So dia macam, aku nak game lagi ni. So Caca pun pergilah asal tidur. Itu je lah cerita si Caca. Dia punya macam tak adalah takut sangat, tapi macam dengar benda tu macam apa, mengumpat. Dia dengar benda tu macam mengumpat dia orang kan. Lepas tu macam, kurang ajar punya hantu pun pandai mengumpat kat manusia je. Tapi memang masa dia buka tingkap tu memang langsung tak ada orang. And suara-suara yang tengah berborak tu macam, suara tu constantly diorang berborak. Macam ada 2-3 orang berborak-borak. Sampai dia buka tingkap tu terus senyap. Terus macam dead silent tau. Masa tu lah yang dia macam something wrong ni. Okay lah, tak apalah. Buat lu lah, tidur lu lah, seram ni. So tu je lah. Yang si Ayu ni alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang jadi. Sebab lepas tu dia terus tidur. Lepas tu Amin pun rasanya tak ada apa kot. Amin tak ingat lah. Yang terkena cuma si Zack, Caca dengan Mia. Cuma Mia tu biasalah, Mia tak tahulah apa benda yang dihisteria kan. Histeria sebab kejadian malam tu ke, sebab dia punya apa, memang gangguan daripada pihak keluarga dia tu ke kan. Pastilah. Ni je lah kot cerita yang pasal si Ayu ni. So kat sini nak share cerita-cerita yang betul-betul terjadi. Sambil-sambil tu nak tunjuk lah makeup. Saya tahu korang
sambil-sambil nak dengar cerita hantu kan, nak cari ilham untuk makeup. I ni tak adalah pandai sangat, tapi I pernah lah jadi mua. Bukanlah pernah jadi mua, I memang seorang mua lah. Tapi biasa je lah, tak famous pun. Tapi I pernah lah kerja dengan artis makeup, seorang artis, merupakan seorang makeup artis. Seorang makeup artis yang pernah makeup artis, yang pernah bekerja dengan artis. Artis mana tu rahsia. Rahsia private. So satu I nak ajar, benda ni selalu jadi macam confusion antara orang-orang lah. Tapi I bagi pihak mua-mua, I bukanlah mua yang hebat macam Mua Bellas ke kan, Intan Khairudin ke. Diorang tu hebat sangat. Ramai lagi lah mua-mua hebat kat luar tu. Tapi satu lah I nak cakap, makeup ni kita boleh cover macam colour. Macam contohnya you ada parut kan, you boleh colour correct kat situ. You boleh hilangkan parut-parut tu daripada nampak. Macam I memang jenis tak kisah nak nampak. Nampak lah, I don't care. I tak pakai pun colour corrector. I cuba colour corrector dekat sini je. Sebab I punya eye bag memang memang teruk sangat-sangat eye bag. I ni bukan suka eye bag, tak suka segala benda bag. Kalau I berpeluh kat sini takung macam kolam. So macam I punya masalah, okay, you kena pandai identify what is your skin problem. Maksudnya macam kulit you kering ke, ada orang kulit dia kering kat sini je, ada orang berminyak kat sini je, kat tempat lain okay. So macam combination kan. So bila combination ni you kena tahulah mana satu tempat berminyak, mana satu tempat kering. Tapi apa-apa pun, hydration is the key. I pun tak adalah jaga sangat kulit I, malas. So, lepas tu macam I cakap lah kan, parut-parut ni boleh tutup dengan colour corrector, dengan concealer, dengan makeup step yang betul. Tapi kalau contohnya you ada acne kan, yang macam bump macam tu kan, you boleh tutup dia punya colour je. Macam contohnya dia merah, acne tu merah kan, tapi dia bump. You boleh tutup colour dia je. You takkan boleh tutup acne tu. You takkan boleh buat acne tu disappear. Makeup is not magic. Makeup tu macam nak buat you nampak presentable, nak bagi you rasa boost you punya self confidence. Apa lagi, makeup is a form of art. So itu je lah, bukannya untuk macam you nak pakai topeng. Kalau macam tu baik you pakai topeng kan, kalau you nak tutup semua dengan sempurna. Mana ada manusia sempurna. And then macam benda yang I tak boleh tutup is my ni, I punya ni. Macam ni parut-parut ternampak ni kan, ni accident, ni pun parut accident. Benda-benda ni tak boleh tutup. Tak payah bongak lah kata. Macam you nak tutup pakai apa? Unless lah kalau macam you pakai, you tahu tak macam kita ada mua-mua yang pandai, yang boleh buat SFX makeup tu kan. Boleh lah dia nak tutup ni kan, macam skin you nampak macam kau macam dia boleh tutup pakai something yang I tak tahu tau. I tak belajar benda-benda ni. Benda yang macam apa lah, macam something yang macam simen gitu kat bawah ni kan. Simen ni punya ni semua hilang, tak nampak. Memang flawless, kau flawless. Kalau muka you lubang pun dia boleh simen ke cantik. Tapi yang itu I lupa nama mua tu, Luna something like that. I ada follow dia dekat YouTube lah, kat Facebook. Dia memang very talented, very talented. Bukan dia seorang lah, semua mua is talented. Everyone is talented. We are talented in different ways. So tu je lah I nak cakap. Sebab kadang-kadang I ada kawan-kawan kan, dia pergi macam makeup kan, lepas tu dia cakap, nak tahu tak, I tak suka makeup dengan mua tu. Macam kenapa? You tahu tak, nampak lagi jerawat-jerawat I ni. Habis tu buat apa I makeup? Okay,
sayang, tak boleh tutup makeup, tutup jerawat dengan makeup. Jerawat you kalau timbul tu memang kita boleh tutup colour je, but not texture. Okay, like nak cakap. So jangan salah faham. And then apa lagi tu je lah. Lain kali kalau ada lagi I teringat nanti cakap lah. Okay, so thank you for watching. Don't forget to watch, like and subscribe. Kalau rajin tekanlah bell notification tu kan. Tapi tolonglah subscribe and like, support sikit member kan. Kita kan kawan-kawan. Okay, so tu je lah. Sorry lah kalau cerita hantu I tu tak menyeramkan sangat. Like I said, cerita tu cerita betul, bukannya cerita rekaan. Sebab tu dia tak adalah macam kau-kau sangat ni. Kalau nak kau-kau memang cerita rekaan lah. And then kalau ada apa-apa cadangan ataupun cadangan, tak kisahlah cadangan apa-apa, cadangan untuk cerita ke, cadangan penambahbaikan ke, kalau you nak share cerita hantu you kat I and nak suruh I broadcastkan, buat video pun boleh. You just nak email ke, nak PM ke tak kisahlah. Ataupun boleh follow I punya IG, boleh DM I kat situ ke. Tak kisahlah macam-macam mana pun. I jenis I suka berkawan, tapi I jenis tak pandai sangat nak buat kawan. Kalau orang nak berkawan dengan I sangat suka. Okay, itu je. So please give me thumbs up, subscribe and tekanlah bell notification tu. So bila-bila I buat aku ni cerita momok lagi, boleh tengok. So itu je lah yang nak share buat hari ni. So thank you for watching. I hope you guys made good choices. Be kind, be safe and take care. Love you.